wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Surah Yasin ayat 12. InsyaAllah malam ni kita tadabbur satu ayat dalam surah Yasin ayat 12. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yakni Lauhul Mahfuz. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat 12 surah Yasin ni, ia merupakan satu ayat yang menjadi khilaf di kalangan ulama fiqh, di kalangan ulama tafsir berkenaan dengan status surah Yasin. Sama ada surah Yasin ni Makkiyah ataupun Madaniyah. Ya. Quran ada 114 surah. Bermula dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. 114 surah ni dia terbahagi kepada dua kategori. Pertamanya Makkiyah, kedua je Madaniyah. Ya. Faham dah kan? Makkiyah, Madaniyah ni nak kena terang juga. Tak payahlah, okey. Baik. Yasin, majoriti ulama tafsir menyebut Yasin Makkiyah. Tapi ada juga sebahagian, segelintir ataupun minoriti lah, ulama tafsir mengatakan Yasin ini Madaniyah. Dan yang kata Madaniyah ni berdalilkan ayat 12 surah Yasin. Ni ayat 12. Ya. Kalau perhati kepada sababun nuzul, sebab turun ayat 12 ni diturunkan kepada Bani Salamah. Bani Salamah ni satu puak, satu kabilah yang tinggal di Madinah. Bani Salamah tak ada di Mekah. Ya, Bani Salamah ni tinggal di Madinah. Memang orang Madinah, asli Madinah. Jadi bila ayat ni turun kepada Bani Salamah itu tinggal di Madinah, bermakna ayat ini ayat Madaniyah. Jadi sebahagian kecil ulama tafsir menyebut Yasin Madaniyah. Tapi yang majoriti ulama tafsir menyebut Yasin Makkiyah berdasarkan ayat dalam surah Yasin itu sendiri yang menceritakan tentang akidah tauhid kepada Allah dan juga cerita tentang hari kebangkitan. Ini intipati yang ada dalam surah-surah Makkiyah. Baik. Itu sebagai mukaddimah berkenaan dengan khilaf ulama tafsir dalam menentukan Yasin ini Makkiyah ataupun Madaniyah. Ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menyebut inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Kita yang hidup akan mati. Lepas mati, kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada asalnya kita mati. Kita tak ada lah. Dihidupkan oleh Allah. Tiup roh keluar dari dalam perut ibu kita. Hidup dalam tempoh yang ditetapkan oleh Allah. Mati. Transit sekejap di alam barzakh. Kemudian berpindah ke alam mahsyar untuk dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yuhyi wa yumit. Allah menghidup dan mematikan
makhluk-makhluk dia. Dan kita manusia, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa mesti binasa, mesti mati. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat yang diberikan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Apa mukjizat Isa alaihi salam? Quran menyebut wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Ya, Nabi Isa boleh menyembuhkan penyakit kulit, sepak, kusta. Nabi Isa boleh menyembuhkan orang yang buta, dapat telek kembali. Dan Nabi Isa wa uhyil mauta, boleh menghidupkan orang yang mati biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup sekalipun berlakunya mukjizat itu dengan kehendak Allah. Nah, adapun atas batang tubuh Nabi Isa sendiri, beliau tak boleh buat. Baginda Nabi Isa tak boleh buat sebegitu. Tu pun disebut dalam riwayat, maksud Nabi Isa yang mukjizatnya boleh menghidupkan orang mati, seorang hamba Allah ni mati, Nabi Isa menggunakan mukjizatnya hidup, bukanlah maknanya bila hidup ni boleh balik ke pangkuan keluarga, hidup menjadi manusia normal macam biasa, tidak. Ya. Cerita menyebut, riwayat menyebut seorang yang mati dah ditanamkan masuk kubur, datang Nabi Isa panggil balik. Dah, si hamba ni. Dah, dan dia bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur hanya membenarkan kerasulan Nabi Isa. Dia beritahu inilah Isa Rasulullah. Lepas tu mati balik. Bukanlah maknanya hidup tu balik rumah, jumpa kawan-kawan, minum teh, kena GST, bukanlah. Tak. Bukan begitu. Maknanya setakat hidup beritahu tentang kerasulan, mati balik. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Isa Al-Masih. Ini gelaran Nabi Isa. Atas dunia ni ada dua orang yang diberi gelaran Al-Masih. Pertamanya Isa Al-Masih Rasulullah. Yang kedua Dajjal Al-Masih. Dajjal. Ya. Seorang diberi kepada orang baik, Rasulullah Isa. Seorang lagi diberi kepada orang jahat, Dajjal. Apa makna Al-Masih? Al-Masih daripada perkataan masaha. Masaha, sapu. Nah, Al-Masih ini isim fa'il, tukang sapu. Bukan tukang sapu yang pegang penyapu tu. Tukang sapu dengan makna segala keajaiban berada di hujung tangan dia je, hujung jari. Dia hanya sapu je. Orang yang sakit kulit, sapu, hilang penyakit. Orang yang buta, sapu, celek. Itu maksud sapu. Al-Masih, keajaiban di hujung jari, di hujung tangan. Seorangnya Nabi Isa boleh, yang seorang lagi Dajjal. Dapat gelaran Al-Masih. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal. Dajjal Al-Masih. Kita minta berlindung dengan Allah dari fitnah Dajjal Al-Masih. Nabi SAW menyebut Dajjal ni akan dibangkitkan di akhir zaman. Dan disebut lagi Dajjal datang dengan bentuk mata satu. Kalau kita ambil makna yang hakiki, Dajjal yang datang dengan satu lembaga bermata satu, kita berkeyakinan penuh orang Melayu tak akan ikut Dajjal. Sebab orang Melayu takut hantu. Kan? Dia tengok mari Dajjal mata satu atas dahi ni. Pakat lari habis. Hantu kat lima pun lari dah kita. Tapi kalau kita ambil dengan makna majas, makna kiasan, mata satu bermaksud ialah mata yang hanya memandang dunia tanpa dia memandang akhirat. Itu maksud mata satu. Mata yang memandang dunia, memikirkan dunia semata-mata dengan meninggalkan akhirat. Kalau kita ambil pandangan mata yang ni, hari ni pun Dajjal tak datang lagi pun dah ramai umat manusia terkejar-kejar dengan dunia sehingga melupakan akhirat. Dajjal tak mari lagi, yang ada ni baru cucu Dajjal je. Anak dia tak mari lagi. Nak tunggu Dajjal mari? Allahu Rabbi. Ni.
Jadi kalau ikut pandangan mata yang hanya melihat dunia, dah ramai hari ini. Sangat ramai. Bila Dajjal mari, wallahu a'lam setara mana. Nampak? Dan kita jangan cakap besar. Kadang-kadang kita bercakap, oh insya-Allah Ustaz, kalau Dajjal mari ni, saya akan teguh, tetap dengan pendirian istiqamah. Yakin dengan keimanan kepada Allah. Jangan cakap besar. Jangan cakap besar sebab fitnah Dajjal ni sangat hebat. Sangat hebat. Yang kadang-kadang kita tak sangka. Orang yang kita rasa tak dapat ikut, dia terikut-ikut dengan mainan dan fitnah Dajjal. Jangan sembang pasal Dajjal. Dajjal tu besar sangat. Kita sembang pasal bangun subuh sudah. Subuh pukul sekarang 5.54, 5.55 mungkin. Berapa? 5.53 dah. Ya, 5.53. Dengar azan tu, Allahu akbar, Allahu akbar. As-salatu khairum minan naum. Celek dah mata kan? Celek dah. Tapi nak boleh ke bangun tu, ya Allah. Berat. Berat nak angkat selimut, berat nak angkat mata. Dugaan subuh pun tak boleh nak lawan. Apatah lagi fitnah Dajjal. Ya? Subuh dulu. Subuh pukul 8. Tidur pula pejam tu kejap-kejap pukul 8. Ustaz, saya tiap-tiap pagi alhamdulillah Ustaz, bangun awal semua ni. Dah mau pergi kerja. Bangun awal lah, pasal nak kerja tu, masuk pejabat lewat. Acu terari cuti. Lewat juga. Bukan orang sini lah. Orang tempat lain. Orang sini alhamdulillah 2 kali 5 je. Ni, bangun subuh je. Amalkan bangun subuh. Dan kalau boleh berjemaah subuh di masjid. Ini antara kunci ataupun senjata yang kita asah untuk menghadapi fitnah Dajjal. Dapat bangun subuh satu hadah dan berjemaah subuh di masjid. Kalau setakat subuh tak boleh nak lawan, jangan sembang pasal fitnah Dajjal. Cuba dulu lawan subuh, bangun berjemaah di masjid. Tu dia. Ya. Sembahyang subuh penting ni, sembahyang subuh ni. Allahu Rabbi. Baik, Nabi Isa Al-Masih, kalender Masihi kita panggil. Takwim Masihi, takwim Hijri. Masihi tu Al-Masih, nama bagi Isa alaihi salam. Dajjal Al-Masih. Ya. Allah lah yang menghidup dan mematikan hamba-hamba dia, makhluk-makhluk dia. Dan kita manusia, kita akan mati. Kemudian hidup kita tak panjang. Tak panjang usia kita ni. Nabi dah sebut hadis, Nabi kata a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Lingkungan umur umat aku antara 60 hingga 70. Tu je. 60 hingga 70. Mungkin ada yang melebihi 70, 80, 90, tapi bukan makin sihat. Dia akan makin sakit, makin tua, makin tak larat, makin beruban, makin nyanyuk. Akhirnya mati juga. Kan? 60 hingga 70 biasa. Nabi 63. Abu Bakar, Umar, Osman 60-an. Ya. Kadang-kadang tak sempat 60 pun. 46 mati dah. Ya. 46 mati dah. Semangat 46. Kan? Mati lama dah. 30-an, 40-an mati hari ni. Kan? Dahsyat kan hari ni. Tak sangka-sangka mati mengejut. Tengok TV pegang remote Astro tu. Tiba-tiba rebah mati. Doktor kata jantung. Allah. Tak. Hari ni. Dia puncanya makanan. Makanan yang tidak dijaga. Kita orang bandar ni dari kecil membesar dengan makanan segera, fast food. Duduk KFC-nya, McD-nya, pizza-nya, Maggi-nya, perencah-perencah segera tu banyak sangat. Ajinomoto sebagainya, segera, hak segera tu. Pasal nak cepat. Bila makanan segera, natijahnya mati pun segera. Hari ni. Cuba cek lah tentang makanan. Kita tak jaga, sebab tu kena jaga. Air, gasnya, semua tu punca kepada terkena berbagai-bagai penyakit pada hari ini. Baik, umur tak panjang. Bila umur tak panjang, kita kena beringat.
Kita akan mati, kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nahnu nuhyil mauta. Bila mu mati, mu akan dihidupkan balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya hidup ni lepas mati tak habis takat tu. Kita kena beriman bahawa lepas mati akan dibangkitkan untuk dibicarakan. Sebab ayat selepas tu disebut wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan akan ditulis segala perbuatan yang telah kita lakukan. Tulis belaka dari A sampai Z, dari sekecil-kecil benda hingga kepada sebesar-besar perkara. Quran menceritakan ada orang yang terima buku catatan amalan terkejut. Tengok buku ni, ma li hadzal kitab. Kitab apa ni? Terkejut. Nah, kenapa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak tertinggal walau sedikit, tulis belaka. Dari sekecil-kecil benda hinggalah kepada sebesar-besar perkara, tulis belaka. Tulis, masya-Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang keluar dari mulut kita bercakap, yang terbuat dari tangan dan kaki kita dicatat dan ditulis oleh malaikat raqib atid. Tulis belaka satu persatu. Dapat buku ni detail dia beritahu. Nah, yang mana kadang-kadang perbuatan tu mungkin kita tak ingat dah. Tak ingat dah kita pernah buat. Dapat buku ni dia refresh balik. Oh, baru ingat balik. Kita kadang-kadang apa yang berlaku kemarin kadang-kadang tak ingat dah. Hak kita buat kemarin kadang-kadang tak ingat dah. Kemarin tu bila? Kemarin tu hari apa kemarin? Kalau saya orang Terengganu, kemarin hari Khamis. Tak, kemarin dulu hari Rabu. Orang KL Selangor ni kemarin hari Rabu. Tak, hari Khamis malam. Tu khilaf bahasa. Kemarin dengan semalam. Pening juga kadang-kadang. Mari bila? Kemarin. Oh, hari Rabu. Padahal baru mari-mari hari Khamis. Tak, pening. Senang-senang, mari bila? Yesterday. Senang orang faham. Ya. Baik, kemarin ke semalam ke yesterday, kadang-kadang apa yang kita buat tak ingat dah. Tak ingat. Dalam buku nanti diberitahu satu persatu. Cutera balik rumah. Buka balik album, tengok gambar-gambar lama. Kan? Ambil gambar-gambar lama, perhati gambar lama tu. Kadang-kadang kita tak ingat dah kan. Ambil satu gambar tengok. Bila gambar ni? Tak ingat. Tahun berapa lah. Kat mana gambar ni? Tak ingat dah. Tanya bini yang ingat dah gambar ni bila? Nah, yang kameraman tu ambil gambar lagi tak ingat siapa. Pasal tak masuk gambar. Kan? Kadang-kadang hak sebelah kita tu pun tak ingat dah. Tak tahu tengok gambar. Padahal gambar kita tapi tak ingat bila. Akhirat nanti dapat buku ni detail dia beritahu gambar tu bila, pukul berapa, waktu berapa, di mana, siapa kameraman, siap dia beritahu detail. Sebab tu terkejut orang yang dapat buku ni terkejut. Ma li hadzal kitab, tulis belaka satu persatu diberitahu dengan detail. Allah ya. Ni dia. Sebab tu apa nama ni, kalau orang yang buat dosa, buat jahat, malu lah dia. Pasal buku ni kira macam public akan baca. Orang akan tengok satu persatu. Malu. Tinggalkan kejahatan, buat segala kebaikan untuk menghapuskan balik dosa-dosa kita. Allah ni tuan-tuan, Allah nak beritahu apa? Keadilan Allah. Sepatutnya dengan ilmu Allah. Ilmu Allah alimun. Allah yang maha mengetahui. Kaunuhu aliman. Kita belajarkan sifat 20. Allah yang sangat mengetahui. Sepatutnya dengan ilmu Allah ni tak perlu dah ada buku-buku ke bukti-bukti, tak perlu dah. Allah maha mengetahui. Dia akan hukum kita dengan ilmu dia je. Tapi Allah tidak begitu. Nak menggambarkan keadilan Allah, siap dengan buku. Siap dengan buku. Satu, kita dapat buku catatan. Satu bukti. Kalau dengan satu bukti ni cukup dah. Tak lagi. Ada lagi saksi didatangkan untuk mendakwa kita.
wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan segala kesan yang kita tinggalkan, ini semua menjadi saksi kepada kita. Ya, ni keliling kita ni, makhluk yang ada keliling kita ni saksi kita ni, termasuk tangan dan kaki kita, kan? Kita baca Yasin kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat mulut dikunci, tangan dibiarkan bercakap, kaki menjadi saksi segala perbuatan tuan dia. Tangan beritahu satu, saksi daripada anggota tubuh badan dia. Bukti buku dah ada, catatan tu, tambah bukti saksi pula ni. Tangan-tangan yang berbicara. Tangan nak bercakap lagu mana ustaz? Tangan ada mulut ke ustaz? Pelik juga ni, tangan nak bercakap. Atas dunia tangan dah bercakap. Atas dunia, kan? Tangan yang memegang botol air. Pegang botol air. Dah, marilah ahli forensik sebagainya, dia scan cap jari. Dia tahu berapa orang yang pegang cap jari siapa, dia tahu. Detail. Atas dunia tangan dah beritahu. Tangan dah boleh bercakap, memberitahu siapa tuan dia. Akhirat lagi mudah, kan? Tapak kaki begitu juga, kan? Tapak kaki kalau berlaku satu kes jenayah, polis mari siasat ni, tengok berapa tapak kaki yang datang, yang pergi, yang lari dan sebagainya, dapat dikenal pasti melalui tapak kaki. Akhirat lagi mudah untuk dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan dan kaki berbicara. Kemudian ni segala bumi ni, dah, kesan jejak yang kita pijak, yang kita langkah ni menjadi saksi kepada kita. Nah, perjalanan kita ke masjid ditulis dengan setiap langkah, ditulis. Sebab tu antara sunnah, bila kita datang masjid ini dengan satu jalan, bila kita balik sunnahnya apa? Lalu jalan lain. Dah, datang jalan A, balik jalan B. Sebab nak membanyakkan saksi, bukti kita. Bumi ni akan jadi saksi, ya Allah, ini fulan bin fulan, dia dahulu pernah berjalan atas aku, pijak aku untuk pergi ke rumahmu, ya Allah. Dah, lagi banyak datangkan saksi, lagi sedap, lagi kemah kita. Nah, begitu juga bila kita semayang ni. Kita semayang fardu, semayang syak lagi ni. Lepas semayang syak nak semayang ba'diyah. Antara sunnah nak solat ba'diyah ni, pastikan beralih sikit dari tempat solat fardu kita. Faham? Kan? Contoh kita semayang di sini depan, semayang fardu isyak. Habis semayang isyak nak semayang ba'diyah, kesok sikit. Nah, kesok tahu? Dah. Sama ada ke depan sikit, ke belakang sikit, kiri sikit, kanan sikit, bergerak walaupun hanya sekadar satu jengkal, bergerak sikit. Jangan semayang pada tempat yang sama kita solat fardu ni. Tidaklah haram tapi tak afdal. Bergerak. Kerana untuk membanyakkan bukti kita. Bukti ni, bumi akan menjadi saksi untuk kita. Ya Allah, ini fulan bin fulan, dia pernah sujud atas aku untuk menyembah kamu dulu. Saksi dan bukti. Itu kalau buat baik. Kalau buat jahat, samalah kerja dia. Bumi itu juga akan menjadi saksi segala kejahatan yang kita lakukan. Allahu Rabbi. Tangan lagi, mari dengan bumi lagi. Buku dah ada dah, standby dah buku catatan. Sebagaimana kita sebut tadi, ayat ini diturunkan kepada Bani Salamah. Bani Salamah ni riwayat menyebut di Madinah dulu Bani Salamah tinggal berjauhan. Rumah mereka jauh dengan masjid. Jadi menyebabkan mereka payah nak berulang-alik pergi ke masjid. Jauh. Jauh. Mereka pun minta izin, wahai Rasulullah, kami nak pindah. Biar rumah kami dekat sikit dengan masjid untuk mudah ulang-alik pergi masjid. Kalau dia mengadulah masalah, kalau siang hari ni okey lagi, pasal cerah, kan? Malam tu payah, gelap, bukan macam sekarang ada lampu siap sebagainya. Dulu gelap lah. Sehingga sahabat-sahabat menceritakan, kalau kami semayang isyak, kami semayang subuh berjemaah di masjid, buat satu saf ni, kadang-kadang kami tak kenal siapa sebelah kami. Tak tahu ni kiri kanan siapa, pasal gelap. Tahu ada saf buat jemaah ni, tapi tak tahu siapa, gelap. Dan di zaman Nabi, orang munafik sangat payah nak datang masjid, solat isyak, solat subuh.
Sangat payah. Sebab gelap. Kalau Zuhur Asar rajin tunjuk muka pasal cerah. Subuh tak mari, payah. Dan boleh tipu. Semayang subuh pagi tu, pagi esok siang tu orang mari tanya, "Hey, mau mari tak subuh tadi masjid?" "Marilah, boh. Aku tak nampak pun." Aku pun tak nampak mu. Aku duduk belakang. Orang boleh tipu. Kan? Jadi orang yang payah datang subuh, payah datang isyak, itu perangai munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala a'yadu billah. Bani Salamah nak pindah. Nabi beritahu, wahai Bani Salamah, diyarukum taktubu atharakum. Segala kesan langkah yang kamu berjalan ni akan ditulis pahala bagi kamu. Hadis ni sebagai satu motivasi kepada orang yang tinggal jauh dari masjid. Ya. Mungkin sekarang dipikir nak datang masjid jauh, naik kereta minyak lagi, tol lagi sebagainya, rugi. Ya. Jadi jangan rasa rugi sebab pahalanya berbeza. Orang yang jauh dari masjid dengan orang yang dekat dengan masjid ini pahala berbeza. Orang jauh lagi besar pahala sebab dikira langkah perjalanan dia. Tak berbeza pahala. Nampak? Yang duduk dalam surau masjid ini pun yang dengar kuliah pun berbeza pahala dia. Pahala yang berbeza. Kalau yang mari kuliah tu, dia dengar, siap dengan pen, siap dengan buku, lepas tu dia catat belaka apa yang ustaz sebut, itu lain pahala dia. Lain. Kalau yang mari dengar kuliah, bersandar kat dinding, lenggak, anggur, itu lain pahala dia. Tak sama pahala. Hak ramai-ramai dengar kuliah ni, hak paling banyak pahala dia, hak yang dapat dengar suara ori ustaz yang sedang berkuliah. Hak boleh dengar suara ori ustaz. Contoh. Nampak? Setakat hak dengar suara ori ustaz tadi tu, itulah yang paling besar pahala dia. Hak duduk belakang atas pokoknya dalam kereta motor tu dapat juga pahala. Tak, tapi pahala sikitlah. Ni, sebab tu penting pahala halaqah ni. Masuk dengar, nak ambil kelebihan halaqah. Satu ilmu tu kita dapat pahala dah bila dengar majlis ilmu ni, duduk dalam satu halaqah. Besar pahala dia. Berbeza pahala. Jadi orang yang tinggal jauh, besar pahala dia. Dikira setiap satu langkah dia berjalan dapat pahala. Dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Satu langkah tu bukan satu perjalanan. Satu perjalanan dari rumah nak ke masjid mungkin ada 100 langkah. Setiap satu langkah diberi pahala dan dihapuskan satu dosa. Tu dia. Macam hari inilah. Kalau orang yang kerjalah. Kerajaan ke apa ke, dia ada urusan luar atas arahan pejabat dia, dikira ni elang perjalanan dia. Dibayar. Ada sahabat saya cikgu. Dia jadi cikgu. Baru ni kena jaga periksa UPSR. Ada elang jaga periksa. Satu lagi elang perjalanan dia. Dikira setiap 1 kilo diberi 70 sen. Murah tak patut 70 sen ni. Kena naik lah GST di ni kan, mahal. RM2, RM4 sekilo, 70 sen aja. Ni harga semasa ni 70 sen ni. 70 sen. Kira daripada rumah dia ke sekolah tu berapa kilo? Setiap 1 kilo 70 sen. Kalau ada cikgu yang pandai, yang cerdik, bila dia ukur dari rumah dia ke sekolah tu dekat sangat, dia tak buat alamat rumah dia. Dia buat alamat rumah mak dia. 30 kilo tu. Padahal rumah dengan sekolah 2 kilo je. Kira alamat rumah mak 30 kilo kali 70 sen. Pergi balik pula 30 kilo kali 70 sen. Dah boleh ke ustaz? Jawab sendiri dah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala lagu mana. Tapi ada buat begitu. Tu dia. Allah tak kira kilo. Allah kira satu langkah. Satu langkah berjalan dapat satu pahala, hapus satu dosa. Masya Allah. Ya. Ini sebab tu jangan rasa rugi. Orang yang jauh
datanglah ke masjid. Pahala sangat besar di sisi Allah. Dan peristiwa ni juga, hadis ni juga bukanlah bermakna nak suruh semua orang tinggal jauh dari masjid, bukan begitu. Atas rezeki masing-masing. Kalau kita beli rumah, kita sewa rumah ni, kebetulan rumah ni dekat dengan masjid, itu rezeki kita. Sebab dekat dengan masjid boleh ulang alik. Kalau kita beli rumah, kita sewa rumah, kebetulan jauh dari masjid, juga rezeki bagi kita. Sebab ambil peluang pahala yang berulang alik pergi masjid itu dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ada kelebihan. Yang penting apa yang kita buat itu, segala benda ni menjadi saksi dalam kehidupan kita. Allah datangkan buku catatan yang ditulis oleh malaikat Raqib Atid. Allah datangkan saksi dan bukti yang pelbagai untuk menguatkan lagi dakwaan kepada kita. Dengan makna apa? Kalau kita kena dakwa masuk neraka pun, kita akan rasa munasabah ke masuk neraka, sebab memang aku jahat sungguh dulu. Bukti dah ada dah. Mari buku ni, mari saksi ni, sebagainya, saksi macam-macam ni, masuk neraka pun, padang dah aku masuk neraka pun pasal aku jahat dulu. Itu maksud dia. Tidak ada orang yang akan rasa teraniaya. Sebab tu disebut, kita baca setiap rakaat, Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ad-din juga kita terjemah agama. Din ni kan agama kan, din. Siap ada orang buat lagu lagi kan? Lagu din. Din yang suka datang awal dipanggil Awaluddin. Din yang suka datang akhir dipanggil Akhiruddin. Ada lagu pula dia buat, din, kan? Macam-macam lah pokok ni, ya. Din agama. Yang memiliki hari agama. Pasal apa hari agama? Pasal hari akhirat ni semua kira bicara mahkamah Allah berpandukan agama. Tidak ada orang yang akan teraniaya, semuanya dibicarakan mengikut amalan di atas dunia. Baik balas baik, jahat balas jahat. Mahkamah dunia boleh tipu. Ada bukti, palsukan bukti. Tak ada bukti, direka bukti palsu. Dibayar hakim, dirasuah peguam dan sebagainya. Dibayar saksi-saksi palsu. Yang bersalah tidak bersalah. Yang tak bersalah sabit salah. Dianiaya, dizalimi. Akhirat tidak ada sebegitu. Sebab tu dipanggil Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama, yang memiliki hari pembalasan. Tu dia. Baik. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan setiap sesuatu ini kami telah kumpulkan dalam satu kitab yang diberi nama Lauhul Mahfuz. Tuan-tuan, kurang-kurang ayat ini nak beritahu kepada kita, kurang-kurang paling tidak untuk kita setiap orang hamba Allah ni, paling tidak akan ada 3 bukti yang akan diberikan kepada setiap orang. 3 bukti. Buku yang dicatat oleh Raqib Atid. Saksi-saksi yang disebut tadi, tangan kita, kaki kita, bumi yang ada keliling kita ni saksi. Kemudian satu lagi buku yang tersimpan, yang tertulis di sisi Allah, Lauhul Mahfuz. Siap 3 ni mari, tak ada benda nak takwil dah kita. Kalau salah, salahlah. Kalau betul, betul lah kita masuk syurga. Dengan 3 bukti ni, dia mari. Allahu Rabbi. Ni dia. Sebab tu bila kita sedar, kita yakin dengan perkara-perkara sebegini, bila kita nak buat dosa, nak buat maksiat, kita akan fikir 3-4 kali. Untuk apa buat maksiat kalau aku kena seksa? Untuk apa buat khianat, buat zalim pada orang kalau aku akan dihadapkan di mahkamah Allah, lepas tu masuk neraka, beratus-ratus ribu tahun kena bakar? Untuk apa? Padahal hidup 60 tahun je. Hidup 70 tahun je. Buat zalim pada orang sikit je. Dibakar dan diazab puluh-puluh ribu tahun. Allah akan balas. Hari akhirat, hari pembalasan. Pembalasan ni pula Nabi cerita bukan hanya sesama manusia. Bismillah. Bahkan pembalasan disebut sesama binatang. Binatang pun akan ada pembalasan. Kan ada hadis Nabi cerita satu hadis,
ketika kita semua manusia sedang berada di padang mahsyar. Masing-masing bersesak ni. Bersesak untuk tunggu queue nak dibicarakan. Ramai-ramai sedang duk beratur. Nabi ceritakan seolah-olah Allah tayangkan satu video yang besar. Semua manusia pakat tengok video ni. Ya. Apa video dia? Allah tayangkan 2 ekor kambing atas dunia. Seekor kambing ni ada tanduk, seekor kambing tak ada tanduk. Jadi atas dunia, kambing yang ada tanduk ni, dia segok kawan dia, kambing yang tak ada tanduk. Segok, tahu segok? Segok ni kalau orang Kedah handsome. Orang Kedah, orang utara, segok hari ni nak. Orang Terengganu segok tanduk tu. Tanduk. Kambing yang ada tanduk, dia segok kawan dia, rebah kawan ni. Akhirat nanti dibangkitkan balik 2 ekor kambing ni. Kambing hak tak ada tanduk diberi tanduk. Hak ada tanduk dulu tak ada tanduk, balas balik ni. Allah suruh balas. Selesai pembalasan, Allah jadikan kambing-kambing ni tanah yang melata. Selesai pembalasan kambing. Manusia yang berdosa ni, orang-orang kafir yang tengok kambing selesai balas jadi tanah, manusia itu pun sebut, ya laitani kuntu turaba. Ayat dia, kan? Ya laitani kuntu turaba. Surah apa ni? Surah amma yatasaalun, surah An-Naba. Surah pertama juzuk 30. Ayat akhir sekali. Ya laitani kuntu turaba. Orang kafir ni pun sebut, alangkah bagusnya kalau aku pun dapat jadi tanah macam kambing tadi. Pasal dia tengok kambing jadi tanah ni selesai. Tak ada pembalasan dah kambing. Jadi dia pun minta, bagus juga kalau aku dapat jadi tanah. Minta. Padahal tak ada tanah dah. Ya, kehidupan mahsyar ni tak ada mati dah kita. Tak mati dah. Sama ada kekal masuk syurga ataupun kekal dapat azab dalam neraka, wala'iyadzubillah. Ya. Nak jadi kambing di hari akhirat boleh, tapi dengan satu syarat. Syaratnya ialah atas dunia ni jadi kambing dulu. Barulah boleh jadi tanah di hari akhirat. Kalau atas dunia orang, jawab dia tak ada harapan. Akan dibalas dengan segala perbuatan yang kita lakukan. Itu dia. Kambing ada pembalasan. Orang lagilah. Sebab tu yang rasa teraniaya, yang rasa dia zalimi dengan perbuatan orang-orang yang zalim, bayar apa saja, GST ke apa ke, jangan bimbang. Tak boleh balas atas dunia, ada pembalasan di hari akhirat. Ada pembalasan di hari akhirat. Sehingga orang zalim, orang kafir ni minta nak jadi tanah. Ada satu perkataan yang disebut ya laitani, laita. Laita. Kalau kita mengaji ilmu nahu tahu? Grammar bahasa Arab lah. Nahu, saraf, balaghah. Laita ni, ya laitani. Laita tu, laita sebuti perkataan. Laita ni dengan makna litamanni. Litamanni, satu harapan yang mustahil. Satu impian yang takkan berlaku, itu laita. Disebut ya laitani kuntu turaba. Alangkah bagus kalau aku pun dapat jadi tanah. Jadi itu harapan yang mustahil. Takkan berlaku dan takkan jadi tanah dia ni. Macam kita pun ada perumpamaan yang kita buat dalam bahasa Melayu. Umpama menunggu bulan jatuh ke riba. Kan? Mustahil lah bulan jatuh ke riba kan. Umpama menunggu kucing bertanduk. Umpama menunggu pisang berbuah 2 kali. Umpama menunggu GST dihapuskan. Mustahil. Ada pitih lah ni. Tak. Dia ropok duit kita lah. Begitu. Allahu Rabbi. Bahasa Arab sebutir perkataan laita. Laita. Mari contoh. Laita syababu ya'udu yauman. Laita syabab ya'udu yauman. Syabab pemuda. Alangkah seronoknya kalau usia muda dapat dikembalikan sehari tak apa dah. Nampak tak? Kita hari ni yang dah berusia 50, 60, 40.
Kadang-kadang bila teringat kenangan lama, sewaktu usia muda kita, zaman belajar di kampus ke, di IPT mana-mana, waktu remaja, ingat balik, seronok tak? Oh, seronok ingat kenangan lama ni. Kan? Memori yang indah, kenangan yang terindah, seronok ingat kenangan lama. Punya ingat ni, teringat sangat, rindu sangat, sampai keluar satu istilah, contoh harap sebut, kalau boleh balik zaman muda, sehari pun cukup lah, seronok sangat. Tak. Tapi harap datangkan contoh laita. Laita ni satu impian yang mustahil. Takkan boleh balik semula pada usia muda. Bukan setakat sehari, seminit pun tak boleh balik. Kan? Tak boleh balik. Ingat memang ingat. Seronok ingat kenangan lama. Kan? Ada lagu kan? Lagu disebut, lagu kenangan. Dalam kehidupan ini yang terindah melalui usia remaja. Ingat. Zaman-zaman seronok, zaman tu lah. Sekarang canggih. Kita ada Facebook. Boleh cari kawan lama-lama kita, kawan-kawan lama. Ada WhatsApp sebagainya. Buat grup WhatsApp ni, himpunkan alumni kita. Oh, seronok, bincang. Buat reunion sekali. Oh, seronok. Kan? Jumpa kawan lama-lama kan. Baru ni saya dengan rakan-rakan yang kawan lama-lama lah, ngaji Mesir dulu, buat sekali himpun ramai-ramai reunion, buat dekat Tasik Kenyir. Pergi Tasik Kenyir, seronok saya Tasik Kenyir ni. Kalau ada rezeki pergilah. Kita naik houseboat tu. Boat 3 tingkat boat. Bilik ada 7. Siap dengan katil, tilam sebagainya, astro, TV siap. Peti sejuk, mesin basuh siap, memancing, oh seronok. Ramai-ramai 2-30 orang naik. Pergi tengah-tengah pulau. Himpun kawan lama. Baru ni masa istimak kat Rusila tu. Istimak dekat Rusila, delegasi Arab ni, hak dari Sudan, dari mana-mana Turki ni, hari lah tu kita bawa dia orang pergi ke Tasik Kenyir. Naik houseboat sehari je lah pergi ke Tasik Kenyir. Sampai tengah-tengah pulau tu, hak Sudan ni, syurga dia kata. Syurga. Dah tepat dia kering, kuning pada pasir. Tengok hijau, pulau semua ni, dara lagi hutan ni, syurga. Seronok. Kan? Tambah-tambah kita buat, pergi dengan kawan-kawan lama. Oh, seronok. Ya. Ingat kenangan lama. Seronok pergi, ingat tentang peristiwa-peristiwa lama. Zaman-zaman remaja ingat. Punya minat, punya seronok kita pada kenangan lama ni, ada orang buat satu stesen radio, Sinar FM. Muzik retro terbaik. Dimainkan lagu-lagu retro, kenangan lama kan. Yang otai lagi, ada Klasik FM. Itu lagu dia, aku pun tak kerti dah lagu dia. Pasal lama sangat. Sinar FM ni gagah lagi lah, boleh ingat lagu dia. Kan? Buat mari lagu ni. Beginikah rasanya sakit asmara. Ingat. Ada caller kau terus ni. Caller kau. Hello DJ. Inilah lagu kenangan saya dengan first awet saya dulu masa kami dating dekat Tasik Titi Wangsa. Lagu ni lah, lagu tema dia ni, lagu ni. Mari lagu ingat kenangan. Mari lagu ingat kenangan. Ni. Minatnya kita pada kenangan lama. Seronok kita. Tapi minat secara mana, seronok secara mana, ingat keluar air mata darah sekalipun, nama kata nak balik pada kenangan tu, tak boleh balik. Dia akan tinggal menjadi sejarah kenangan kepada kita. Arab buat contoh, laitasyababu ya'udu yauman. Alangkah seronok kalau usia muda dapat dikembalikan. Sehari tak apa dah. Jawabnya mustahil. Tak boleh kembali pasal mari perkataan laita. Dalam Yasin ada laita Yasin. Cuba baca Yasin. Ya. Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Laita. Kan. Balik tengok mana. Ya. Seorang lelaki yang nama disebut, riwayat menyebut namanya Habib. Habibun Najjar. Dia daripada kampung datang ke tengah bandar, beritahu kepada kaum dia ni. Kaum dia kufur, engkar, tak mau ikut Nabi.
Nah, ayat cerita wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Tu cerita ni lah. Cerita tu. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Pemuda datang, Habib ni datang. Beritahu kaum dia, wahai kaumku, ya qaumi ittabi'ul mursalin, ikutlah rasul ni, ikutlah nabi ni. 3 orang nabi waktu tu tak ikut. Bukan seorang nabi Allah hantar, bukan orang, 3 orang tak ikut. Dah. Bila kaum dia tengok Habib ini ajak suruh ikut nabi, kaum dia marah, kaum dia belasah Habib. Belasah sampai pijak, pakat duk pijak. Dia wayak menyebut keluar perut ni. Mati Habib, syahid. Bila mati, sebaik roh saja keluar dari jasad, Allah pun beritahu kepada roh Habib ni, qila dukhulil jannah, pergi masuk syurga. Kan? Masuk syurga. Habib masuk syurga, tengok keindahan nikmat syurga, Habib sebut, laita qaumi ya'lamun. Alangkah bagus kalau kaum aku tahu sekarang ni aku masuk syurga akibat perbuatan mereka belasah aku tu. Habib nak pergi beritahu, kaum dia jahat, bunuh dia, Habib nak pergi beritahu. Tapi tak boleh beritahulah. Laita qaumi. Mari laita, tak boleh beritahu. Itu harapan yang mustahil. Riwayat menyebut kaum yang membelasah, membunuh Habib ini, Allah datangkan ujian bala, satu tepikan yang sangat kuat. Tempikan yang sangat kuat, datang suara ni, sekelip mata terputus organ jantung, mati habis. Satu kampung mati. Itu suara, kehebatan suara. Suara ni bila mari kan dahsyat kan? Pernah pergi konsert. Tak pernah pergi dulu. Mengaku je lah. Konsert, soundbox dia besar kan? Dum bunyi tu. Kalau letak air sebelah ni, air berkocok. Berkocok air. Air tak kena pun soundbox tu, tapi suara berkocok air ni. Kuatnya suara ni, air berkocok. Tu pun kita kata kuat dah. Ni datang suara, dengar suara, mati terus. Wallahu alam kuat setara mana, tak boleh nak terfikir kita. Jadi semua penduduk Antakiyah mati. Nama tempat tu Antakiyah. Sekarang asalnya Syria, sekarang dalam kawasan Turki, penduduk Antakiyah. Itu cerita dalam surah Yasin, masya-Allah ya. Yasin ni seronok tuan-tuan. Pasal kita duk baca tiap minggu, tiap hari, kadang-kadang tiap malam kita baca. Tapi kita tak tahu makna. Yasin ni banyak cerita. Banyak sangat story yang kalau kita baca, masya-Allah, kita akan rasa feel, zuk bila membaca Yasin. Begitulah dengan surah-surah lain, kalau boleh tengok makna. Kita baca, kita tengok makna, baru kita rasa seronok. Satu makna, satu Al-Quran tu, satu lagi bacaan solat kita. Cuba tengok makna bacaan solat. Pasal kita semayang lama dah, tapi faham tak bacaan solat? Kita akak takbir, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Makna benda tu. Ingat-ingat lama dah, faham makna dia. Sebab nak ambil khusyuk solat ni, antara caranya faham makna solat. Faham makna bacaan tu. Subuh-subuh tu tanda tangan, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Makna apa? Hafal lama dah makna tu. Rakaat akhir kita akan sebut tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apa makna? Jadi cuba tengok. Makna-makna dia juga penting untuk nak mendatangkan feel ketika kita melaksanakan ibadat. Tu dia. Malam ni kita tadabbur satu ayat 12 surah Yasin. Allah menceritakan tentang kehidupan selepas mati. Bila kita mati, kita akan dihidupkan oleh Allah. Dan untuk nak dibicarakan setiap hamba ni, kurang-kurang ayat ini menyebut 3 bukti yang akan dibawa oleh Allah. Buku catatan Roket Atib, bukti-bukti saksi keliling kita yang ada, dan buku yang dicatat sendiri di Lauh Mahfuz. Paling kurang akan ada 3 bukti. Tu tak kira lagi tu dengan orang yang kita pernah zalimi dulu. Kalau dia pemimpin, rakyat mari jumpa dia. Inilah pemimpin yang pernah tipu aku dulu. Tipu aku mati-mati ikut dia. Rupa-rupanya tipu aku.
Kata GST barang turun. Dak, turun kau mana mahal belaka ni? Nipu atas darat kering. Dak, tipu. Ya. Orang pun percayalah GST barang murah, GST barang murah. Dah murah kat mana murah? Kenapa murah sekarang ni? Kenapa hak turun? Nah, ada mahal belaka. Dah, nak beli top up pun mahal. RM10 60 sen. Nah, hak lain lagi lah. Allahu Rabbi. Ya. Tu pun semua tu. Dah. Pak dah saksi mari orang yang pernah kita zalimi datang berjumpa di hadapan Allah nak dakwa kita. Allahu Rabbi satu jawab dia. Dak nak beritahunya kalau masuk neraka pun kita akan rasa dak memang patut. Memang munasabah dah aku masuk neraka sebab aku memang jahat dulu. Buat dosa, buat maksiat dan buat zalim pada orang. Tu dia. Maksudnya begitulah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa berwaspada. Hindarkan dosa dan kalau buat dosa cepat-cepat kita istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah ya. Wallahu alam. Cukup setakat tu tazkirah pada malam ni, mudah-mudahan beri kebaikan dan manfaat kepada kita. Dan macam biasalah pesanan ataupun amanat daripada yang jadual asal kita ni Ustaz Kamalul Zaman. Tuan-tuan tahu dia ada madrasah dan sekarang dia sedang membangunkan pula satu lagi bangunan untuk pelajar-pelajar perempuan. Sekarang yang ada pada madrasah dia hanya pelajar-pelajar lelaki. Dan mak ayah duk tanya-tanya ni, bila ustaz nak buat masuk pelajar perempuan, bilanya? Perempuan pun nak belajar juga. Pasal tak siap lagi bangunan. Dan sekarang sedang berusaha sungguh-sungguh ni nak siapkan bangunan, kalau boleh 2016 ni nak ambil pelajar perempuan pula masuk. Jadi tuan-tuan tolong bantulah derma, infak, zakat dan sebagainya insya-Allah. Ya. Kalau duit tak bawa, mari jumpa saya, ambil nombor akaun madrasah. Bila-bila masa saja boleh main insya-Allah. Ataupun memang tak ada duit. Dalam poket malam ni tak ada duit, di rumah pun tak ada duit. GST punya pasal? Tak, duit tak ada. Mari juga jumpa saya, ambil nombor akaun. Apa nak buat? Tolong sebar nombor ni. Beri mana-mana orang yang kita kenal yang bos tempat kerja kita ke, keluarga kita yang ada duit, yang nak buat zakat dan sebagainya, anda beri ke dia orang untuk mereka main. Kalau beri RM10 main pun alhamdulillah. Kalau 1000 orang yang masuk RM10, banyak dah situ. Yang penting kita buat sekadar yang kita boleh. Yang ada duit, bantu cara ada duit. Yang tak ada duit, bantu cara tak ada duit. Ambil nombor akaun, kita tolong sebarkan insya-Allah. Sama-sama kita bantu. Kemudian di luar sana ada jualan sikit. Yang biasa saya duk jual tu kapsul habbatus sauda lah, barakah. Satu kotak harga RM10. Yang khasiatnya biasa disebut dia ganti Panadol. Panadol tinggallah kita ambil makanan alternatif, makanan sunnah habbatus sauda. Kemudian yang kedua ada satu lagi produknya minyak wangi. Minyak wangi yang namanya Solat Perfume. Minyak wangi solat yang dipakai ketika kita nak solat. Ya. Yang kelebihan minyak wangi ni, dia dibacakan ayat-ayat ruqyah. 30 juzuk ayat ruqyah dibacakan oleh pelajar-pelajar tahfiz Darul Hufaz. Ada di luar sana. Ya. Apa kelebihan? Kelebihannya kalau jenis makhluk-makhluk halus ataupun yang ada gangguan ni, memang dia tak suka dengan wangian. Lebih-lebih lagi wangian yang dibacakan ayat ruqyah. Pernah berlaku tuan-tuan, bila kita bawa barang minyak wangi ni, selepas kuliah, selepas solat, ada muslimat dah, biasa muslimat kena penyakit gangguan ni. Ada muslimat seorang nak pergi beli. Bila nak pergi beli minyak wangi tu, takdir Allahnya nak pergi beli, tangan menggigil. Tangan menggigil dah, ketar tangan. Sebab barang dalam dah panah. Panah sebab tak boleh dengan wangian yang dibacakan ayat ruqyah. Ada juga pernah berlaku pensan. Nak pergi beli minyak wangi, pensan. Ini pernah yang berlaku sebagai ikhtiar kita untuk pendinding diri. Kita beli sebagai perisai diri kita. Kalau takdirlah kita nak beli nanti, pantang larangnya jangan langkah. Tu je. Satu botol harga RM10. Dia ada satu kotak tu ada 6 botol. Ada 6 botol, kalau kita beli sekotak RM50. Dapat percuma satulah 6 botol. Kalau beli sebotol RM10. Dapatkan di luar sana, dan semua tu keuntungan akan masuk ke dalam
tabung madrasah yang kita sebut tadi. Nah, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi